إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah, menyebabkan beberapa orang pembesar Quraisy melarikan diri daripada kota Mekah, keluar kerana kebimbangan Nabi akan menghukum mereka. Di antara yang lari itu adalah Safwan bin Umayyah. Safwan ni adalah anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni siapa? Dialah yang menjadi tuan, memiliki hamba yang bernama Bilal bin Rabah. Kaya atau miskin Umayyah bin Khalaf ini? Kaya kerana dia penjaga kota ataupun Kaabah. Mana orang datang untuk melakukan sembahan berhala, kos untuk penyembahan itu diuruskan oleh Umayyah bin Khalaf. Sebab itulah kedatangan baginda ini menggugat. Sebab dia tahu kalau tak lama lagi income aku ni akan surut, sebab aku dah tak boleh buat kalau Muhammad berkuasa. Umayyah ni lawan Nabi sampailah dia menyertai peperangan Badar. Dalam perang Badar itulah akhir sekali dia mati. Apa cerita tentang Safwan bin Umayyah? Safwan ni orang muda, dia tak peduli pun pasal Islam datang ke, Nabi Muhammad nak dakwah ke, Nabi Muhammad nak bawa Islam ke. Tidak ada dalam pemikiran dia untuk kacau urusan Muhammad. Bagi dia Muhammad nak aku kerja aku orang muda, aku tak peduli. Tapi Safwan bin Umayyah mula mengambil tahu tentang Nabi Muhammad setelah Umayyah bin Khalaf mati dalam medan Badar. Barulah Safwan rasa geram. Pasal apa ayah dia boleh dibunuh oleh Muhammad? Apa salah ayah dia? Ayah dia ada kepercayaan. Kenapa Muhammad bunuh ayah dia? Sejak itulah dia mula rasa dendam kepada Nabi Muhammad, dan dia pun mengambil satu tindakan untuk menyerang, membunuh, dan kalau ada kesempatan nak menjahanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu dia berbincang dengan sepupu dia yang bernama Umair bin Wahab. Dia kata, Umair, aku geram kat Muhammad ni, aku tak tahu nak buat ke mana. Umair kata, wah, nak suruh aku buat apa? Hang mau tak pergi bunuh Muhammad? Semua masalah hang, hutang hang, anak-anak hang aku tanggung. Umair kata, betul hang nak selesaikan masalah hutang aku? Ya, aku akan selesaikan. Hang pergi bunuh Muhammad. Umair pergi mencari baginda Rasulullah di kota Madinah. Cuma bila Umair bertemu dengan Nabi, Nabi menceritakan pada Umair, kata, kamu kan sembang dengan Safwan nak bunuh aku, hutang kamu nanti semua Safwan tanggung kan, anak-anak kamu semua nanti akan Safwan tanggung kalau jadi apa-apa ke kamu kan. Umar kata pelik,
Aku tak pernah cerita ke siapa. Ini rahsia aku dengan Safwan. Macam mana Muhammad boleh tahu ni? Timbullah perkataan, lau kana hada wa huwa nabi. Kalaulah macam tu, dia betul-betul nabi. Umar yang asalnya pergi nak bunuh Muhammad masuk Islam. Umar bin Wahab bersama dengan Nabi SAW. Safwan lagi geram, lagi nak marah, lagi rasa bahawa dia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sampailah berlakunya peperangan berikutnya, Safwan menyertai peperangan bersama Quraisy untuk mencari jalan bagi menjahanamkan Nabi. Tapi kok mana pun Rasulullah, perjuangannya tetap diteruskan. Sampailah berlakunya Fathul Makkah. Cerita Fathul Makkah ini menyebabkan Safwan tak boleh buat apa dah, sebab dia kalah. Bila dia kalah, dia pun keluar daripada Mekah menuju ke Jeddah, tuan-tuan. Pergi ke Jeddah, lari nak naik kapal di Jeddah, nak berangkat. Ketika itulah Umar bin Wahab mai jumpa Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, Safwan sepupu aku dia nak keluar dah, dia nak lari. Tolonglah selamatkanlah dia wahai Rasulullah, janganlah kau bunuhnya. Nabi kata, dah, aku takkan bunuh dia. Panggil dia balik. Ya Rasulullah, kata Umar, boleh tak bagi bukti jaminan bahawa kau tak akan bunuh dia? Ketika itulah Nabi bagi serban kepada Umar bin Wahab. Umar pun ambil serban tersebut, pergi jumpa dengan Safwan. Safwan, wahai Safwan, janganlah kau lari daripada Mekah. Muhammad Rasulullah telah mengampunkanmu, telah memaafkan kesalahanmu. Marilah balik. Ini buktinya. Serban ini menjadi saksi. Walaupun pada awal Safwan enggan untuk balik, tapi lama-lama dia balik kerana dia dipujuk, berjaya dipujuk oleh Umar. Bila balik bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, adakah dia masuk Islam? Dah, dia tak masuk Islam. Sampai dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, bagilah tempoh aku 2 bulan nak fikir pasal Islam ni. Persoalannya, status apa yang ada pada Safwan bin Umayyah? Statusnya adalah orang ni tak akan masuk Islam lagi Islam tak boleh duduk atas dia. Orang ni tak akan beriman dengan Nabi Muhammad lagi Rasulullah tidak menunjukkan sebenarnya kualiti dan kekuatan Islam tu apa. Selama ni Islam masih duduk di bawah, Safwan berada di atas sebab dia pemerintah Mekah, dia duduk di kota Mekah. Dia rasa bahawa Islam tidak ada kekuatan, dia rasa Islam agama picisan, dia rasa Islam tidak kuat. Tapi dalam Fathul Mekah baru dia tahu Islam ni kuat, Islam ni hebat, Islam ni agama yang boleh menunjukkan sesuatu. Tu pun dia belum boleh masuk Islam. Kenapa? Sebab Islam belum memberikan benefit kepada dia. Ingat nak? Ada manusia masuk Islam setelah dia nampak Islam tu ada manfaat. Tuan-tuan, macam mana orang di India masuk Islam? Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah pernah hantar pasukan untuk buka wilayah India dengan Islam. Sampailah beberapa kali ekspedisi lepas tu, India berjaya dibuka dengan Islam. Tahu tak kenapa orang-orang di India masuk Islam? Kerana sebelum kedatangan Islam, mereka kena cukai yang banyak. Bila datang Islam, Islam memperkenalkan zakat. Zakat lebih rendah daripada cukai, menyebabkan mereka masuk Islam sebab nak bayar zakat yang memberikan manfaat kepada mereka. Ingat nak? Yang masuk Islam kerana beriman, yang masuk Islam kerana percaya, yang masuk Islam kerana yakin, itu tak ramai. Tapi kebanyakan masuk Islam setelah Islam berjaya memberi manfaat. Bukan mereka tak beriman, setelah itu mereka terus beriman. Dari ceritanya adalah Safwan. Safwan kata ke Nabi, ke Rasulullah, bagi masa aku 2 bulan. Nabi kata tak apa, ambil lah 4 bulan, tak ada masalah. Sampai lepas tu berlakunya peperangan Hunain. Bila jadi perang Hunain, Nabi ajak semua orang sertai perang Hunain. Yang masuk Islam, yang tidak Islam pun diajak, yang hatinya lembut dengan Islam. Termasuklah Safwan bin Umayyah menyertai peperangan tersebut.
Bila pergi perang tuan-tuan, balik saja kemenangan daripada Hunain, Nabi panggil Safwan. Safwan, mari. Nabi tunjuk satu lembah. Dari lembah tu ada unta. Nabi tanya Safwan, nampak tak tu? Nampak. Apa Rasulullah? Ini semua unta. Kenapa Rasulullah? Ini semua untuk kamu. 100 ekor unta ni untuk kamu. Ditambah lagi 100 ekor unta untuk kamu. 100 ekor unta lagi adalah untuk kamu. Nabi memberi hampir 300 ekor unta kepada Safwan yang belum lagi mengucap syahadah. Ketika itulah Safwan menganut Islam dan masuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan Safwan pun menyebut dengan satu perkataan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah, Nabi ni bagi benda pada aku. Ada manusia dia kena di appreciate macam tu. Dia kena appreciate, dia kena macam tu, baru dia akan dekat dengan Islam. Bila diberikan harta, wa innahu la abghadun nasi ilayya. Aku ni kalau ikut geram Muhammad ni lah yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasa ilay. Setelah dia bagi pada aku unta ni, aku dapat benda, Nabi Muhammad lah yang paling aku sayang. Nabi Muhammad lah yang paling aku cinta. Soalannya, adakah Safwan tidak beriman dengan Nabi? Tak, dia beriman. Lepas tu dia menjadi orang yang paling kuat beriman. Tandanya dia minta pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tidak sempurna iman kan kalau tak berhijrah? Nabi kata, ya, aku nak hijrah ke kota Madinah. Kalau bahasanya tulik, dia sudah terlambat. Lepas tu Nabi keluarkan satu hadis. Nabi kata, la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah lagi lepas pembukaan kota Mekah. Kamu tak payah hijrah dah. Cuma kamu kena buat dua bendanya. Walakin jihadun wa niyatun. Terus berjihad dan memperbaharui niat kamu dengan Islam. Cerita apa tadi? Safwan nak masuk Islam setelah nampak benefit Islam untuk dia. Di luar sana ramai yang nak dengan Islam setelah nampak benefit Islam untuk dia. Tuan-tuan, betul yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Anas kata, in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ada orang dia masuk Islam setelah tengok dunia, nampak Islam kuat, harta dah banyak, baru dia masuk Islam. Fama yuslimu hatta yakunal Islam. Dia masuk Islam lepas tu, ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaih. Tapi lepas dia masuk Islam, harta bukan lagi kecintaan dia. Dia betul-betul mencintai Islam. Tapi punca dia boleh masuk Islam tu adalah kerana harta tadi. Setelah itu dia kuat berjuang dengan Islam. Inilah Safwan. Sebab tajuk kita malam ini adalah hijrah tentang akidah, tuan-tuan. Tajuk kita malam ini adalah ancaman akidah masa kini. Saya tak nak bincanglah tentang akidah ni pasal apa terancam, macam mana orang bagi ancam akidah, apa benda-benda yang telah berlaku. Itu semua adalah kisah yang berlaku, yang telah berlaku. Tapi yang kita kena bincang, kenapa sampai akidah umat Islam boleh terancam? Itu persoalan dia. Tuan-tuan, saya pernah ikut satu program. Dalam program tu ada satu orang tu, dia kata, ustaz, ni semua yang dulu murtad, depa dah masuk Islam balik. Oh ya ke? Saya pun tanya, kak, macam mana depa ni murtad ni? Dia tak ada ustaz, depa bukan nak murtad, depa miskin, tak ada duit, pergi jumpa Kristian, Kristian bagi duit. Tapi kalau nak lebih lagi, masuk Kristian. Mereka sanggup masuk Kristian sebab nak duit. Tapi bila kita jumpa balik, kita tarik balik, kita bagi balik duit pada mereka, mereka balik pada Islam. Jadi jangan nafikan ada orang memang macam tu. Dia mudah lemah akidahnya setelah nampak kewangan. Dan tuan-tuan percaya tak, ajaran-ajaran sesat ni yang dipertahankan bukan ajaran itu. Yang dipertahankan kewangan yang dimiliki oleh mereka. Contoh Hayapin, tuan-tuan.
Kenapa kenapa dia teruskan apa yang dia buat? Kerana dia dapat kemewahan. Bini lebih pada seorang kot. Semua comel-comel. Orang mai bagi duit, peguam bagi duit, ada orang doktor ikut dia. Yang paling menarik atau paling sakit lagi adalah isterinya salah seorang adalah ustazah yang mengaji di Mesir dulu, tapi percaya dengan ayah Pin, ikut dia tuan-tuan sampai dia mati. Isteri dia masih kata dia percaya dengan ayah Pin. Bukan soal percaya, sebab dia masih ada kewangan yang ayah Pin tinggal pada dia, tuan-tuan. Betul-betul Nabi kata al-faqru aqrabu ila syirk. Kalau dekat dengan kufur, dia akan jadi kalau dia fakir, dia dekat dengan kekufuran. Jadi sebab itulah hari ini kalau kita nak menguatkan balik akidah supaya tidak terancam di masa kini adalah orang Islam kena ada kekuatan dari segi kebendaan dan kekuasaan. Sebab itu tuan-tuan, bila Tunku Abdul Rahman dipanggil bapa kemerdekaan, tak apa kot pasal kita berdekat dengan merdeka ni, campaklah hijrah dengan merdeka. Cuma cerita dia sama. Kenapa orang Islam boleh terancam? Kerana dia tidak memiliki dua benda tadi, kekuasaan dan kebendaan. Betul ke Ustaz? Betul. Sebab tu awal-awal Nabi target mereka yang diajak masuk Islam adalah orang-orang yang memiliki kebendaan, sebab dengan kebendaan mereka boleh menggerakkan Islam. Ingatlah, kita bukan kata bahawa kebendaan tu segalanya tak. Kita berkata bahawa akidah utama, tapi untuk menggerakkan akidah itu perlukan orang-orang yang memiliki sesuatu, sama ada kehebatan diri, sama ada harta benda, sama ada pengaruh. Tuan-tuan tahu tak di antara sebab kenapa Umayyah bin Khalaf bila memerdekakan Bilal bin Rabah, orang kata dia merdeka tu dengan Bilal bin Rabah, dia dapat bebas merdeka kerana Abu Bakar beli Bilal bin Rabah. Ada satu part yang orang tak cerita. Yang ni Ustaz Hafiz Andi Bastoni cerita dalam bukunya Beginilah Rasulullah Berbisnes. Dia cerita kenapa sampai tahap Bilal bin Rabah boleh dimerdekakan oleh Umayyah. Orang ni mai jumpa Umayyah tak mau. Umayyah ada duit dah. Dia nak merdekakan apa? Kalau mari duit nak bagi kat dia, dia kaya. Berapa dia nak bebaskan Bilal dengan sebab orang nak bayar Bilal. Kalau dia boleh letak harga tinggi pun tak masuk akal. Tapi mari dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kata, Umayyah, aku nak beli Bilal, kau jual pada aku. Umayyah bin Khalaf kata apa? Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Orang tak pernah beritahu. Kenapa? Kerana Umayyah bin Khalaf dengan Abu Bakar As-Siddiq ada partnership dalam satu company. Kalau seandainya kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq tarik diri daripada company itu, Umayyah bin Khalaf akan menghadapi masalah kewangan sebab mereka rakan bisnes. Oleh kerana rakan bisnes, bila Abu Bakar As-Siddiq kata, aku nak beli Bilal, kau belikan? Okey. Sebab dia bimbang kalau Abu Bakar tarik diri, bisnes tu akan ada problem. Nampak tak tuan-tuan? Bukan kita kata perniagaan segala-galanya tak, tetapi kita kata salah satu elemen penting dalam menjaga akidah orang Islam mesti menguasai, mesti ada benda. Cerita Tunku Abdul Rahman, kenapa dipanggil bapa kemerdekaan? Sebab dia menyebut perkataan merdeka. Ada cerita dia. Tunku pernah cerita apa yang berlaku di zaman dia. Dia pernah cerita kepada seorang wartawan. Nama wartawan tu Datuk Abdullah Ahmad, ataupun orang panggil Datuk Kok Lanah. Datuk Abdullah Ahmad tulis satu buku, Conversation with Tunku. Dalam tu dia cerita apa Tunku cerita masa dia memperjuangkan kemerdekaan. Dia kata, zaman saya bercakap pasal merdeka, orang Melayu semua masih bercakap tentang kita duduk wah Inggeris lah. Orang Inggeris kaya kot. Takkan kita nak keluar, kita tak ada apa. Kalau kita keluar pada Inggeris, kita nak makan apa? Tunku kata tak, kita kena merdeka, baru kita boleh jadi hebat. Lagi kita tak merdeka, kita akan jadi orang yang tak ada apa-apa. Adakah masa itu orang Melayu hebat? Orang Melayu paling kuat buta hurufnya. Orang Melayu tak ada milikan.
Orang Melayu pada masa itu mereka betul-betul miskin dan duduk di kampung, tak ada harta, tanah-tanah mereka terlepas, sikit demi sikit terlepas sejak daripada begitu lama, menyebabkan British menguasai segala-galanya. Tunku kata, kalau terus duduk di bawah Inggeris sampai ke hujung nanti, percaya tak, orang Melayu lama kelamaan akan hilang jati diri dan tidak lagi akan berpegang dengan kekuatan sebenar. Maka timbullah kemerdekaan. Ketika pemimpin-pemimpin lain kata kami tak mau merdeka, Tunku memperkenalkan merdeka. Jom kita runding untuk merdeka, walaupun orang kita masih dalam keadaan miskin. Maka runding merdeka. Ajak Tun Dr. Ismail. Bila sampai boleh Tun Dr. Ismail dan dia bersama dengan pemimpin India dan China tuntut kemerdekaan, pergi sampai ke England untuk minta diberikan persetujuan kemerdekaan, komit sungguh-sungguh untuk merdeka. Akhir sekali dapatlah kemerdekaan. Bila dapat kemerdekaan, baru disusun apa yang boleh. Alhamdulillah, hari ini menyebabkan suka tak suka, akidah kita selamat, kekuatan Islam kita selamat kerana kita ada kuasa dan kebendaan mula datang setelah kita susun satu persatu. Yang ni yang puncanya, akidah itu rosak ataupun tidak, tuan-tuan. Sebab tu di sinilah mari kita jadikan orang yang senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan. Kan? Bahawa ni orang macam buat kan, bendera terbalik. Dan ada satu movement terbaru ni, movement untuk menggantikan jalur gemilang dengan bendera lain. Depa kata kita ni namanya merdeka, bendera pun tiru US, kan? Dan saya yakin tak ramai orang berani cakap bab tu. Sebab kita kalau tengok bendera kita, kita akan rasa bendera kita tiru US. Orang pun mula sembang. Hari ni ada movement, jangan lagi pakai bendera Malaysia sekarang ni yang ada 14 jalur tu, jangan pakai. Balik semula kepada bendera asal kita, sang saka merah putih, iaitu atas merah, bawah putih, bubuh lambang bulan dengan bintang 14. Itu yang sedang diperjuangkan sekarang ni. Mungkin tuan-tuan tak perasan, ni orang-orang yang tak main surau lah, orang tak main masjid. Tapi sudah ada movement tu mendesak bagi tahu pada anak-anak muda ni, bendera kita sekarang ni adalah bendera yang ikut Amerika. Dalam dunia ni ada 3 bendera yang sama dengan Amerika. Satu Amerika Syarikat, kedua Malaysia, yang satu lagi adalah Liberia. Liberia adalah sama. Kita pun sama katanya. Tapi apa jawapannya? Jawapan ni menarik, tuan. Jawapannya adalah bendera merah putih itu adalah bendera kerajaan Majapahit suatu masa dulu. Mana orang tak pernah cerita. Ada 2 panji kerajaan Majapahit. Satu sang saka merah putih, yang satu lagi adalah jalur merah putih, tuan-tuan. 2 bendera itu sebenarnya milik kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan maritim yang sangat kuat. Kapalnya gah di laut, dia akan gantung bendera merah putih itu, yang dipanggil dengan juga sang saka merah putih, tuan-tuan. Bendera itu diletakkan di kapal. Bila orang-orang barat datang berniaga dengan kita, antara satu syarikat yang dulu ada, namanya adalah Company Hindia Timur Inggeris, tuan-tuan. Ni siapa ngaji sejarah tahulah, mungkin tajuk ni pening sikit, tapi tak apa, ceritalah, tuan-tuan. Company ni bila dia nak gantung bendera dia, dia ambil bendera Union Jack, iaitu ambil bendera British tu ataupun England, dia campur dengan bendera merah putih tadi. Merah putih itu diambil daripada kerajaan Majapahit. Maka syarikat Timur Hindia, Company Hindia Timur Inggeris ni, tuan-tuan, dia berniaga sampai ke Amerika. Dia Amerika orang lawan syarikat ni. Oleh kerana lawan dengan syarikat ni, mereka nak tunjuk marah ke syarikat ni, mereka mengambil bendera merah putih itu untuk menjadikan mereka memakai sebagai panji mereka lawan dengan British. Bendera itulah yang akhirnya menjadi bendera mereka, diletakkan dengan bintang selepas itu. Tapi asal strip itu ataupun asal jalur itu diambil daripada kerajaan Majapahit. Persoalannya,
Kenapa diambil daripada kerajaan Majapahit? Jawapannya tadi, kerana Majapahit pada masa itu adalah kerajaan yang sangat kuat dan duduk di laut, orang tiru yang kuat. Nak cerita, zaman sekarang kalau tak mau bagi orang murtad, tak mau bagi akidah orang rosak, umat Islam kena duduk atas dari segi kekuasaan, dari segi kebendaan. Kalau mereka duduk di bawah, tak jadi apa. Orang kata, ustaz, dah banyak orang Islam kita kaya. Kaya individu tak main peranan, kaya jama'i main peranan. Apa maksud kaya jama'i? Saya pernah sembang dengan beberapa orang sahabat daripada lembaga zakat Selangor lah. Kebetulan kawan-kawan di Mesir tu. Jawapan mereka menarik. Saya tanya, ustaz, orang bagi zakat ni dengan orang terima zakat, hak mana peningkatan? Orang bagi zakat kuih banyak ke? Orang terima zakat kuih banyak? Oh, dia kata, ustaz, asnaf zakat makin bertambah. Dulu, tahun-tahun dulu, yang jadi pengeluar zakat dah convert jadi asnaf. Entah. Nak cerita, bila umat Islam makin kurang, sebab tu pesan-pesan yang tak disengajakan harus dielak. Apa dia? Tinggalkan dunia. Jangan. Nabi tak pernah pesan tinggalkan dunia. Tapi ustaz, kami duk dengar betul tinggalkan dunia. Kena betulkan. Bukan tinggalkan dunia, tinggalkan cinta dunia. Dia ada beza. Nabi ajar kita tinggalkan cinta dunia. Nabi tak pernah ajar tinggalkan dunia. Siapa tinggal dunia salah. Sebab dunia ni kalau ditinggalkan akan diisi oleh orang tak beriman. Bila orang tak beriman ambil, jangan tanya kenapa dunia makin rosak. Kenapa ada dakwah Kristian? Kenapa ada orang mengajak manusia pergi kepada agama mereka? Tu. Saya tak, tuan-tuan, orang takkan ikut satu aliran yang sesat kalau tak ada kebendaan di situ. Cuba tanyalah orang-orang yang buat ajaran sesat ni, kenapa dia nak sangat? Sebab bila dia jadi ketua, duit ada, orang support. Tu ya punca dia. Kalau tak masuk duit, orang pun tak bagi dana, tak ada siapa yang pump kewangan pada dia, dia pun tak akan buat benda tu pasal dia tahu tak ada sumber. Maka di sinilah kita nak tegaskan bahawa bukan cerita hari ini nak menyatakan kewangan segala-galanya, tak. Tapi kefakiran sudah tentu akan menyebabkan orang lari akidah. Oleh itu dalam musim hijrah ni, tuan-tuan, marilah kita hijrah. Jadi orang yang memiliki kekuatan untuk bangun, tuan-tuan. Untuk jadi orang yang sentiasa kena move ke depan, tuan-tuan. Jadi orang yang sentiasa cari jalan macam mana supaya selamatkan akidah semua orang, tuan-tuan. Betul? Hari ini anak-anak kita, kenapa mereka boleh rosak akidah? Punca satu ya, sebab mereka tak ikut kelas petang pengajian. Pagi dia pada sekolah. Ni saya sebut budak sekolah menengah. Saya tanyalah orang-orang yang belajar agama ni, orang-orang yang tak belajar agama khusus macam kita mengaji di Mesir ni kan. Tanya, belajar agama sampai bila? Oh, kami dulu mengaji agama Ustaz sampai darjah 6 ya. Lepas darjah 6 dah tak belajar dah. Habis tu masa tu masuk sekolah menengah, Ustaz, petang memang sibuk dengan kurikulum, sibuk dengan latihan, sibuk dengan apa, jadi tak sempat nak pergi kelas. Malam penat dah, Ustaz. Tapi tuition boleh pergi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab tadi puncanya adalah apabila orang itu rasa bahawa agama hanyalah picisan. Macam mana agama nak letak balik pada standard dia? Apabila orang-orang yang menguasai dunia ni, pertama, orang-orang yang ada kebendaan ni, yang kedua, mereka susun balik agama mesti menjadi subjek utama dan topik utama, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan berkeriau, tuan-tuan. Kriau. Tengok orang buat rancangan lara dalam TV, kita pun kata apa nak jadi pada rancangan ni. Tuan-tuan, rancangan dalam TV ada penajaan. Siapa yang taja? Bukan syarikat orang Islam. Kenapa dia taja? Dia nak iklan. Kenapa dia nak iklan? Sebab bila dia iklan, sale dia naik. So dia tajalah apa jua. Tapi kalau syarikat orang Islam ada, dia pun taja program. Tengok baru-baru ni bila mereka taja program. Taja apa, tuan-tuan? Taja orang pergi umrah. Kalau ada syarikat orang Islam kita buat satu program, dia taja kepada kebaikan. Saya ambil contohlah simple. Dulu ada satu rancangan Gegar Vaganza, tuan-tuan. Ya, program tu lara. Tapi tiba-tiba ada satu musim itu dia nak penasyid sahaja. Bila penasyid sahaja, timbullah Rabbani, Raihan, Intim,
Apalagi tuan-tuan, semualah kumpulan-kumpulan nasyid. Yang taja adalah dia nak slot kali ni aku boleh bagi duit, aku nak iklan, aku boleh bagi duit, tapi aku nak kumpulan nasyid. Nampak tak? Bila dia ada kebendaan, dia boleh ubah mindset orang untuk buat benda baik. Itu penting kebendaan, bukan cinta dunia, menguasai dunia, tuan-tuan. Inilah asas yang harus dipahami oleh kita, tuan-tuan. Kalau kita faham itu, barulah kita akan faham apa maksudnya yang kita sebut di sini, tuan-tuan. Sebab itulah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So, saya tak nak bicara tentang apa yang sudah terjadi. Aliran tarikat mana yang sesat. Itu teknikal, tuan-tuan. Macam mana mereka bawa orang jadi sesat, ajaran apa yang diisytiharkan sesat. Itu semua benda-benda teknikal yang kita tak menjurus ke situ. Yang kita menjurus adalah kenapa mereka itu terus ada. Puncanya adalah apabila umat Islam lemah, tidak ada kekuatan, maka haruslah umat Islam kembalikan semula kekuatan. Cuma mutaakhirin, alhamdulillah, kekuatan tu mula nampak. Saya kata mula nampak. Dah ada orang Islam kita yang involve dengan perniagaan yang baik. Dah ada orang Islam kita yang involve dengan sistem kerajaan yang baik. Dah ada orang beriman hari ini yang sentiasa nak jadi lebih baik. Dan orang-orang ini tidak meninggalkan dunia. Mereka terus menguasai dunia untuk sampai dibawa kepada akhirat, tuan-tuan. Sebab tu kalau itu terjadi, insya-Allah lama kelamaan, tak lama lagi Islam akan menguasai kembali. Hari ini Islam memang duduk di bawah, tak ada nafiah. Sebab Islam duduk di bawah, agama yang duduk di bawah akan dikuasai oleh orang lain. Tapi kalau agama ni berada di atas kembali, percayalah kata saya, orang akan ikut semula Islam. Yang saya nak cerita tentang Safwan tadi adalah macam mana Safwan boleh masuk Islam adalah setelah melihat realiti Islam menguasai, harta dimiliki, kekuatan kepada Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini adalah, marilah tuan-tuan kita jaga akidah kita, anak-anak kita dengan memberikan pendidikan yang baik. Maka pendidikan yang baik itu datang daripada kita memiliki kebendaan yang baik, tuan-tuan, dan kita memiliki akidah yang kuat dan kuasa berada di tangan kita. So hari ini mari kita bina kembali kekuatan Islam, kerana itu adalah tanggungjawab kita, dan kekuatan itu harus kita pupuk bersama, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa kita sampai pada hari ini, sambutan kita sempena Ma'al Hijrah pada malam ini menjadikan kita orang yang sentiasa mampu untuk buat yang terbaik di dunia dan di akhirat. Sudah tidak ada lagi istilah dunia pilih, sama ada dunia dan akhirat. Istilah itu jangan timbul. Kamu kena pilih antara dua. Kalau kamu pilih akhirat, kamu kena tinggal dunia. Kalau kamu pilih dunia, kamu kena tinggal akhirat. Bercanggah terus dengan ayat Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari redha pada akhirat, tapi jangan lupa dunia. Dia mesti combine together, tuan-tuan. Tak boleh lari. Benda itu harus dikombinasikan, tuan-tuan. InsyaAllah sebab kombinasi itulah menyebabkan Islam lagi kuat. Yang kita jaga sangat, jangan sampai lara dengan dunia. Jangan pegang dunia sampai tak membagi ke orang. Jangan letak dunia di hati. Duit ni untuk memudahkan urusan kebendaan, untuk menaikkan Islam. Bila tentu ada kewangan, menyebabkan zakat boleh dikeluarkan. Itu sebenarnya purpose kewangan. Barulah kita akan jadi kuat. Tapi kalau pegang duit, duduk sampai takut duit hilang, ini sebenarnya kecelakaan kewangan dan kecelakaan dunia pada orang tersebut. Elakkan yang tu, jangan ekstrim, jangan sampai tahap tinggalkan dunia, jangan pegang dunia sampai cinta, tapi duduk tengah-tengah. Dunia perlu ada untuk mudahkan urusan orang dan urusan kita, tapi tidak meletakkan cinta dunia. Itu yang sebenarnya. Buang cinta dunia, jangan buang dunia. Istilah mudah, jangan cinta dunia, jangan cinta dunia, tetapi conquerlah dunia. Itu sebenarnya yang harus kita buat. Barulah Islam akan berjalan. Percaya tak? Ada satu zaman yang tak ada dah masalah akidah, apabila umat Islam betul-betul bukan saja menguasai kebendaan, tetapi mula menyebarkan ilmu Islam dan sebagainya. Dan kelompok yang sesat ni menjadi minoriti, tuan-tuan. Kita tak nak mereka jadi majority. Nak kata ajaran sesat ni tak ada langsung, tak, mustahil. Setiap zaman ada. Tetapi kuat ke tidak kuat, itu persoalannya. Kita tak nak ajaran ini kuat, dan kita tak nak akidah kita rosak kerana itu. Mudah-mudahan apa kita bincang dapat kebaikan dan kerahmatan. Saya nak berhenti kat tu, insya-Allah.
kerana kita ikut apa yang telah ditetapkan, kuliah sampai isyak saja. Cuma pesanan terakhirnya adalah di musim Covid ini, marilah kita sentiasa menjaga seluruh SOP, dan insya-Allah kes makin kurang. Cuma saya di antara orang yang sempat balik ke kampung sebelum adanya lockdown ataupun PKP. Balik tu kebetulan cuti sekolah, balik kemudian lockdown, PKP. Orang pun timbul satu benda, orang kata kita ni tak lama lagi akan jadi macam Itali. Kes akan naik dan kita akan jadi musibah. Percaya tak tuan-tuan? Bila kita uruskan dengan baik dan kita ada kehebatan mengurus, satu kekuatan yang orang tak pernah berikan pengiktirafan pada kita, orang Islam di Nusantara ini ataupun di Malaysia ini adalah pengurus yang baik. Saya perhati lama dah, pengurusan bab halal kita terbaik dunia tuan-tuan. Kita terbaik dunia. Pengurusan bab Covid ni kita terbaik dunia tuan-tuan. Sebab apa? Satunya pengurusan kita sangat cekap, yang kedua orang kita sangat patuh kepada apa yang ni. Hak sikit-sikit nakal tu normal tuan-tuan. Di mana-mana pun akan ada benda tersebut. Cuma mari kita jaga SOP ni, dan alhamdulillah menyebabkan kita terus boleh jadi lebih baik dan jadi lebih hebat insya-Allah, kerana kita orang-orang sentiasa teruskan menjaga ini. Di samping berdoa, kita tambahkan doa, kita tambah kekuatan insya-Allah. Kita tambah peraturan dan kita ikut peraturan itu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat menjadikan kebaikan untuk semua. Pemerintah yang baik, orang-orang yang ikut juga baik, menjadikan kita terbukti berjaya mengatasi keadaan ini. Tak silap hari ini hanya satu angka, 5 ke 6 tak ingat. Maknanya dia makin turun balik. Setelah hari itu berkembang apa jadi di Kedah, Siva Gangga tuan-tuan. Walaupun kalut, baik. Hari ini boleh nampak compare Malaysia dengan US. US kematian dah juta tuan-tuan. Sebab mereka bukan saja degil, memang arrogant, tak dengar cakap, tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita masih ada semua tu. Ini sifat khalifah, meraihkan pemerintah, layan apa pemerintah sebut, dan masa yang sama kita jaga sama kita. Kata-kata kita jaga kita itu harus disebarkan kepada orang ramai. Cukup sekadar itu insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih pada Majlis Agama Islam Selangor, terutamanya Jawatan Agama Islam Selangor yang sudi menjemput saya hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan program begini teruskan lagi, dan mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang sentiasa adapt, sentiasa relevan, sentiasa bangun insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.